Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kita peluang untuk sama-sama belajar pada pagi ini insyaAllah. InsyaAllah kita akan teruskan dengan qiraat amali surah Al-Baqarah ayat 203. Surah Al-Baqarah ayat 203 merupakan permulaan bagi sukatan sijil menengah tahfiz Al-Quran SMTQ hingga akhir surah Al-Baqarah. Ayat surah Al-Baqarah tersebut ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi, wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Mula-mula sekali, kaedah pertama kita akan cuba buat iaitu dengan mencari khilaf-khilaf yang terdapat dalam ayat ini. Khilaf yang pertama adalah pada fi ayyamin. Khilaf yang kedua, fala ithma. Fi ayami merupakan mak fasil, fala ithma juga merupakan mak munfasil. Seterusnya alaihi, ha kinayah ataupun ha dhamir. Sebelumnya ya, sebelumnya yang mati, maka hanya seorang imam sahaja yang baca dengan silah ha dhamir pada kalimah tersebut. Seterusnya fala ithma alaihi juga mak fasil, alaihi ha dhamir. Seterusnya ittaqa iaitu zawatil ya. Seterusnya wa'lamu annakum ma'mum fasil. Seterusnya annakum ilaihi min jamak temunga hamzah dan juga ha hi. Itulah 9 khilaf yang ada pada ayat ini. Selepas kita tanda khilaf-khilaf yang ada pada tersebut, kita pastikan apakah wajah qiraat dan juga imam-imam yang terlibat dalam ayat tersebut. Pertama sekali kita jumpa ma'mum fasil, iaitu kalimah-kalimah mufasil pada ayat tersebut ada 3. Fi ayyami fala ithma dengan wa'lamu annakum. Jadi hal ini kita kena ingat, pertama sekali baca dengan qasar. Baca dengan qasar, dia ada qasar, tausud dan mad. Yang baca qasar sahaja iaitu Ibn Kathir dengan As-Susi. Yang kedua baca dengan qasar dan juga tausud. Maknanya mereka baca dengan dua wajah. Pertama sekali bagi Qalun, yang kedua bagi Duri Abi Am. Yang seterusnya baca dengan tawassut sahaja. Iaitu Ibn Amir, Asim dan juga Al-Kisai. Last sekali dua orang ataupun riwayat dua yang baca dengan baca 6 iaitu Hamzah dengan Warsh. Warsh dengan Hamzah baca dengan Ishba' ataupun dengan bil mad iaitu dengan qadar 6 harakat. Seterusnya khilaf yang terdapat pada tersebut juga iaitu alaihi dengan ilahi merupakan ha dhamir, sebelum dia ada huruf mad yang mati. Maka bagi Ibn Kathir sahaja baca dengan silah pada kalimah tersebut. Manakala Al-Baqun orang lain baca biasa tanpa memanjangkan ha tersebut. Pendek saja Ibn Kathir baca dengan dua harakat, orang lain tanpa ada harakat lepas hi. Alaihi, ilaihi bagi Ibn Kathir. Pada zawatil ya, iaitu kalimah ittaqa merupakan zawatil ya. Maka lazimnya bagi zawatil ya, Warash baca dengan fathah dan taqlil. Manakala Hamzah dan Kisai. Biasanya pada zawatil ya dia baca dengan imalah. Manakala Al-Baqun baca dengan biasa, iaitu tahqiq. Khilaf yang seterusnya yang terdapat dalam ayat tersebut adalah mijamak bertemu dengan Hamzah. Mijamak bertemu dengan Hamzah berbeza dengan mijamak biasa. Apabila mijamak bertemu dengan Hamzah, dia juga panggil sakin mafsul. Maksudnya, selain pada Qalun dan Ibn Kathir, ada dua lagi imam yang terlibat. Yang pertama sekali Warsh dan juga Khalaf. Okey, baik yang pertama, Qalun apabila mijamak bertemu dengan Hamzah, dia jadi seolah-olah ma'mum fasil. Oleh demikian, Qalun baca dengan 3 wajah. Pertama sekali dengan sukun. Yang kedua,
silah dengan qasar, silah dengan 2 harakat, annakumu ilaihi. Seterusnya silah dengan tawassul, panjang sedikit, annakumu ilaihi, panjang dengan pada 4 harakat. Berbeza dengan jamak dengan huruf-huruf lain selain pada hamzah. Walau bagaimanapun, Ibnu Katsir macam biasa dibaca dengan silah dengan 2 harakat sahaja. Seterusnya Warsh baca dengan silah dengan isba', maksudnya silah campur dengan 6 harakat. Annakumu ilaihi tusyarun, panjang. Last sekali khalaf. Khalaf dibaca dengan 2 wajah. Pertama sekali saktah, yang kedua da'. Main saktah dan tanpa saktah. Annakum ilaihi tusyarun dan annakum ilaihi tusyarun. 2 wajah bagi khalaf. Selesai untuk khilaf-khilaf yang terdapat. InsyaAllah kita terus buat jamak ayat tersebut. Baik, untuk meneruskan membuat kaedah jamak untuk ayat 203 ni, kita keluarkan dahulu khilaf-khilaf yang ada, susun mengikut turutan kepala ayat. Kepala ayat yang pertama adalah ilaihi. Kepala ayat, kena ingat, kepala ayat dalam istilah Al-Quran dan juga qiraat merupakan di belakang sekali ayat, iaitu di hujung ayat dipanggil ra'sul ayat ataupun kepala ayat. Seterusnya kalimah-kalimah yang seterusnya, annakum wa'lamu ittaqa alaihi fala ithma alaihi fala ithma fi ayyamin. Last sekali dengan fi ayyamin. Baik, suka diingatkan kaedah pertama untuk baca dengan qiraat jamak, kita baca dengan qalun terlebih dahulu wajah pertama. Maknanya semua khilaf-khilaf yang ada di ni yang akan ikut qalun wajah pertama. Terus saya urus sikit. Baik, qalun wajah pertama sudah tentu qasar kesemua pada mak munfasil, qasar pada mak munfasil. Fi fala ithma wa'lamu. Itu wajah pertama bagi qalun. Jadi yang boleh masuk sekali dengan dia, yang boleh join sekali dengan qalun wajah pertama sudah tentu yang baca dengan mak munfasil dengan 2 harakat sahaja. Selain pada qalun, Ibnu Katsir dan juga Abu Am. Hanya Abu Am sahaja boleh masuk dengan qalun di sini kerana Ibnu Katsir baca dengan silah pada hadhamir. Silah pada hadhamir dan juga silah pada menjamak. Oleh demikian, Ibnu Katsir tidak boleh join sekalian qalun. Hanya Abu Amru sahaja boleh masuk dengan qalun wajah pertama. Untuk menentukan wajah kedua, kita akan lihat ra'sul ayah, iaitu bermula daripada belakang, bermula daripada sini. Khilaf yang pertama di belakang, iaitu di ra'sul ayah. Pertama sekali kita lihat pada ilaihi. Ilaihi hanya khilaf bagi Ibnu Katsir sahaja. Boleh baca atau tak boleh? Sudah tentu tidak boleh sebab Ibnu Katsir dia ada khilaf di hadapan, iaitu annakumu pun dia ada, alaihi pun dia ada, alaihi pun dia ada. Jadi untuk wajah yang kedua tidak boleh dibaca lagi bagi Ibnu Katsir. Kita bergerak pada kalimah yang kedua, iaitu pada kalimah annakum ilaihi. Mi jamak tunggal hamzah. Di sini ada beberapa imam. Jadi kita hanya melihat imam yang terlibat dengan baca dengan qasar sahaja di hadapan. Qasar di hadapan, qasar di hadapan, qasar di hadapan sahaja. Jadi yang baca qasar di hadapan hanya bagi qalun dan juga Ibnu Katsir. Seterusnya Abu Am. Abu Am telah habis baca tadi dengan 2 harakat. Hanya tinggal bagi annakum bagi qalun sahaja. Qalun sahaja dengan qasar pada annakumu ilaihi, iaitu wajah pertama bagi qalun. Wajah pertama bagi wajah kedua bagi qalun selepas sukun annakum. Yang kedua baca dengan silah 2 harakat annakum. Jadi sebab itulah nombor 2 ni dikira qalun. Qalun wajah kedua, iaitu silah dengan qasar pada mak munfasil. Baik, untuk menentukan wajah ketiga juga kita akan bergerak bermula daripada wajah kedua berubah pada annakum. Di hadapan ni tiada perubahan bagi wajah kedua. Begitu juga wajah ketiga tiada perubahan kecuali telah bergerak dari satu tempat ke satu tempat bermula daripada belakang. Jadi annakum silah tidak boleh dah. Terus kepada wa'lamu nak baca 4 tak boleh. Terus kepada at-taqwa juga tidak boleh. Seterusnya pada ilaihi nak baca dengan silah pada ilaihi, alaihi juga tidak boleh. Masih terus bergerak ke hadapan, terus bergerak sehinggalah di sini. Sehinggalah
pada kalimah alaihi. Maknanya di sini ada khilaf bagi Ibn Kathir. Ibn Kathir boleh baca ke? Boleh baca dengan qasar pada mak munfasil dan silah pada semua sekali di belakangnya. Sudah tentu boleh. Sebab itulah wajah ketiga kita pilih Ibn Kathir. Ibn Kathir baca dengan dua pada mak munfasil, silah pada hal dhamir dan juga silah pada mim jamak annakum, alaihi, ilaihi. Semua silah dengan qadar 2 harakat sahaja. Ibn Kathir silah dengan qadar 2 harakat sahaja. Seterusnya wajah keempat. Tadi pergerakan terhenti di kalimah alaihi, iaitu silah bagi Ibn Kathir. Jadi kita teruskan berjalan kepala ithmah juga tidak boleh sebab mak munfasil ada harapan. Last sekali di harapan sekali ada fi ayyamin juga mak munfasil. Sebab itulah perubahan pertama di sini selepas qasar adalah tawassud. Bermaksud semua mak munfasil selepasnya baca dengan tawassud. Jadi imam pertama yang baca tawassud dikira ikut susunan imam, sudah tentu qalun. Qalun wajah pertama baca dengan tawassud. Boleh masuk sekali dengan dia, boleh join sekali dengan dia, sudah tentu Duri baca 4 rakaat, Ibn Amir dan juga Asim yang sama-sama baca dengan tawassud sahaja, tiada khilaf di tempat yang lain. Wajah kelima kita teruskan dengan qalun sebab qalun masih baca dengan 4 pada munfasil. Dia hanya khilaf pada annakum dengan silah 4 harakat. Jadi nombor 5 kita teruskan dengan qalun, silah tawassud pada annakum ilai, itu syarun. Jadi seterusnya masih lagi dengan tawassud pada mak munfasil. Jadi semua qurra telah baca mak munfasil 4 harakat dengan tawassud. Tinggal lagi bagi kisai sahaja. Nak baca kisai boleh sebab dia mula berubah di sini dengan tawassud dahulu. Mula qasar, tawassud, masih lagi dengan tawassud, iaitu bagi kisai yang khilaf pada ittaqa. Beliau baca dengan imalah pada ittaqa. Hal lain sama dengan qalun di wajah yang ke-5. Selepas selesai tawassud pada mak munfasil, kita terus kepada mad. Sebab tiada dah qurra yang baca dengan tawassud dan juga qasar pada mak munfasil. Jadi naik kepada mad, imam yang pertama atau rawi yang pertama adalah Warsh. Sebab itulah bila berada di hadapan ini cukup mudah, kita pilih terus kepada imam yang terlibat dengan baca dengan mad. Jadi imam yang pertama adalah Warsh dan juga Hamzah. Jadi nombor 7 kita pilih Warsh dahulu, baca mad pada mak munfasil, fathah pada ittaqa. Sebab Warsh baca dengan 2 wajah. Pada zawatil ya, pertama sekali fathah, yang kedua baca dengan taqlil. Mad pada wa'lamu dan silah campur dengan mad pada annakum ilaihi. Annakum ilaihi min jamak bertemu hamzah, Warsh bacakan silah dengan mad annakumu dengan 6 harakat. Nombor 8 pula kita teruskan dengan Warsh sebab Warsh dia khilaf pada ittaqa. Warsh pada khilaf pada kalimah alaihi ittaqa, dibacakan 2 wajah. Pertama dengan fathah, yang kedua baca dengan taqlil. Jadi wajah seterusnya kita pilih Warsh, baca mad pada harapan ini, seterusnya dengan taqlil, mad dengan silah. Habis bagi Warsh kita teruskan kepada imam yang seterusnya yang baca dengan mad pada mak munfasil. Okey, wajah ke-9 kita pilih kita pilih Hamzah. Sebab Hamzah meneruskan bacaan mad di sini. Baca mad juga sama dengan Warsh, kecuali berbeza pada ittaqa sahaja beliau baca dengan imadah. Manakala pada kalimah annakum bagi khalaf kita akan baca depan ni sebab dia sama. Khalaf dengan khalad sama pada wajah pertama bagi khalaf dan satu-satunya wajah bagi khalad sama, kita akan memilih Hamzah. Hamzah bagi bacaan ini, bagi wajah yang ke-9. Yang last sekali, wajah ke-10 lah baru kita pilih khalaf. Wajah yang terakhir yang terdapat pada ayat tersebut adalah bagi khalaf. Khalaf baca dengan saktah pada annakum. Annakum ilaihi, khalaf baca dengan saktah. Sebab itulah kita pilih khalaf wajah last sekali. Bagi khalaf baca dengan saktah. Setelah selesai membuat turutan imam dengan wajah 10 wajah semua sekali, mengikut pertama sekali qalun, dan diakhiri dengan wajah terakhir iaitu khalaf.
pada kalimah last sekali, iaitu pada kalimah berubah pada fi ayyamin, iaitu bermula pada perubahan di Warsh. Baik, wajah pertama. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Itu wajah pertama. Kolon sekali dengan Abu Am. Wajah kedua bermula daripada belakang, iaitu kita akan berubah pada annakum. Annakum. Qasar silah. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Wajah ketiga bagi Ibn Kathir start berubah adalah pada di sini. Bak lain tak boleh berubah dah, dia start alaihi dengan silah min jamak. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Itu Ibn Kathir wajah ketiga. Wajah keempat pula start berubah di tawassut. Ni. Qalun, Duri, Ibn Amir dan Asim. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Okey, seterusnya wajah kelima adalah qalun tawassut dengan silah pada annakum dengan 4 harakat juga, jadi mak munfasil juga. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Seterusnya wajah ke-6, Kisai kita habiskan dahulu pada mak munfasil dengan tawassut Al-Kisai. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Seterusnya wajah ketujuh berubah pada mak munfasil di hadapan ni, iaitu naik dengan harakat harakat dia mad ataupun isba', iaitu 6 harakat. Tak payah hafaz panjang ya. Apa buat cik ni? Senang sikit. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Ni belakang sekali dengan fathah dahulu. Liman ittaqa. Seterusnya kita akan baca dengan taqlil bagi Warsh wajah ke-8. Liman ittaqa. واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Okey, habis dua wajah bagi wash. Kita teruskan ke wajah yang ke-9 iaitu hamzah. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Okey, tu wajah hamzah iaitu khalaf yang khallad. Manakala last sekali wajah saktah bagi khalaf hamzah. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Baik, selesai baca ke 10 wajah qiraat secara jamak. Nah, begitulah susunan qiraat jamak bermula dengan qala last sekali mengikut kepala ayah. Seterusnya wajah kedua dan seterusnya mengikut kepala ayah. Perubahan berlaku mengikut kepala ayah. Jadi cukup sekian ini sahaja. InsyaAllah bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.